Minta maaf terputus tadi. Okey, kita sambung bahagian alergi. Bahagian food allergy iaitu makanan laut, sambal belacan, udang, ketam, sotong, kerang. Selain daripada itu, selain daripada makanan laut, susu, terutamanya cow's milk, telur, kacang tanah, dan juga buah anggur. Bahagian saya akan menceritakan tentang graf bagaimanakah berlakunya alergik. Kita tengok graf ini. Pada umur yang sejak lahir, pesakit tidak terus mendapat asma ataupun allergic rhinitis. Biasanya bayi akan mengalami masalah kulit iaitu eczema yang warna hijau. Warna hijau ialah eczema. Kemudian food allergy, dalam 1 tahun, 2 tahun akan dapat food allergy, terutamanya bila bayi itu didedahkan dengan makanan. Yang kerap berlaku pada bayi ialah cow's milk allergy, yang mana bayi itu kena minum susu soya lah. Okey, bila umur meningkat lebih kurang 3 tahun, barulah kanak-kanak itu mula mendapat allergic rhinitis ataupun alahan hidung. 5 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke atas, kanak-kanak ini akan mula mendapat asma. Jadi dari graf ni kita tengok kalau penyakit alahan hidung ni dirawat dengan cepat, maka akan dapat merencatkan seseorang budak itu daripada mendapat asma. Okey, apabila pesakit berjumpa dengan doktor, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan biasanya kita tengok daripada luar, bahagian mata pesakit akan rasa gelap. Dekat bahagian bawah kelopak mata kita panggil allergic shiner. Orang putih panggil allergic shiner. Dan dekat bahagian hidung bengkak, dan ada satu istilah yang orang putih panggil allergic salute. Sebab budak-budak tu kan gatal hidung, so dia selalu buat hidung macam ni. Hidung macam ni. Maka terdapat satu line dekat bahagian nasal bridge sini, dan lubang hidung pun membesar sebab untuk senang bernafas. Okey, itu dari segi luaran. Dari segi bila kita buat pemeriksaan, biasanya akan tengok banyak lendir dalam hidung, dan juga ada kebengkakan. Selalunya kita akan masukkan teropong, iaitu skop, masuk ke dalam hidung untuk melihat sama ada berlaku pembengkakan seperti terbinik bengkak ataupun polip. Seterusnya, untuk memastikan seseorang itu alahan kepada sesuatu, maka kita akan seeloknya membuat ujian alergik, sama ada dengan mengambil darah ataupun melakukan ujian skin prick test, iaitu dicucuk pada kulit. Cucuk tu tidaklah begitu kuat sangatlah. Kita tengok gambar, contoh gambar ni, skin prick test. So akan letakkan macam cubit sikit dekat kulit beberapa tempat, dan akan diletakkan solution yang mengandungi allergen
Contohnya ada dalam tu kacang, ada solution habuk, debu, ada solution seafood dan sebagainya. Dan keputusan akan dilihat sama ada bengkak ataupun negatif lah, tidak ada bengkak langsung. Apakah tujuan kita buat ujian allergic? Tujuannya ialah untuk menasihatkan pesakit mengelakkan daripada terdedah pada benda-benda yang boleh menyebabkan allergic tersebut. Gejala masalah alahan hidung ni biasanya bermacam-macam, daripada masalah yang mild ataupun bergejala sedikit, kadang-kadang ataupun berterusan. Kalau di luar negeri, negara Europe ataupun US, biasanya masalah ini berlaku pada musim bunga, sebab pada ketika tu bunga bertebaran dan pesakit terdedah pada pollen ataupun bunga. Dekat western country biasanya kita panggil seasonal allergic rhinitis, maknanya berlaku pada musim bunga sahaja kebiasaannya. Sedangkan di Malaysia house dust mite sepanjang tahun ada di rumah kita. So kita di Malaysia kita sebut perennial allergic rhinitis. Masalah alahan ni, daripada gejala-gejala tu boleh menyebabkan masalah tidur, masalah mengganggu aktiviti harian. Kalau pelajar sekolah, pelajaran akan terganggu, dan kalau pekerja, kalau di tempat kerja cepat mengantuk sebab hidung tersumbat, maka kurang oksigen lah untuk bernafas. Jadi produktiviti kerja pun terjejas. Pesakit juga boleh mendapat gejala yang teruk seperti resdung dan juga masalah cecair terperangkap di dalam telinga tengah. Lagi kalau hidung tersumbat, maka boleh menyebabkan masalah pernafasan, yang mana boleh menyebabkan masalah tidur, iaitu kita panggil obstructive sleep apnea. Okey, sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut tentang teknik rawatan, saya akan memberikan perbezaan antara alahan hidung, antara sinusitis ataupun resdung dan juga flu ataupun common cold. Pertama, dari segi jangka masa, kalau flu biasanya berlaku sekejap, beberapa hari, biasanya kurang daripada 10 hari. Sinusitis biasanya menjadi agak berpanjangan, 10 hari ke 14 hari, kadang-kadang 2-3 bulan. Okey. Kalau alahan ni dia boleh jadi anytime, setiap hari, setiap bulan, dan dia tidak ada masa tertentu selagi pesakit terdedah kepada allergen ataupun benda yang dia alah, selagi itulah dia akan mendapat masalah ini. Yang kedua, dari segi kualiti dia punya sesama rhinitis dia tu. Kalau flu biasanya hidung dia jernih dan cair. Begitu juga alahan hidung, dia jernih, cair dan juga banyak. Kalau resdung ataupun sinusitis, dia biasanya cairan dia pekat dan warna kekuningan ataupun kehijauan.
Seterusnya dari segi sakit bahagian muka, ini lebih kepada masalah resdung ataupun sinusitis. Demam juga sinusitis, sakit kepala, sakit gigi bahagian rahang atas, nafas berbau, itu ialah lebih kepada resdung ataupun sinusitis. Batuk boleh berlaku kepada alahan hidung dan juga resdung, sinusitis. Hidung tersumbat boleh berlaku kepada ketiga-tiga jenis. Bersin biasanya berlaku kepada flu ataupun dan juga alahan hidung. Resdung jarang berlaku sinusitis. Okey, seterusnya saya akan menceritakan teknik-teknik rawatan. Rawatan kita bahagikan kepada tiga lah yang berkaitan dengan alahan ni, iaitu pertamanya ialah allergen avoidance, iaitu kita mengelak daripada terdedah kepada allergen. Contoh, kita kena kurangkan benda-benda yang berbulu di rumah seperti kapet, langsir yang tebal, cadar yang tebal berbulu, mainan berbulu. Jadi benda-benda ni akan trap house dust mite dengan banyak. Seterusnya ialah ubat. Ubat ada dua jenis, iaitu antihistamin dan juga steroid. Antihistamin, kalau kita tengok yang tadi, gambar rajah ni, mast cell akan mengeluarkan histamin. Jadi ubat akan bertindak di bahagian sini untuk mengelakkan daripada histamin terembes. Biasanya kalau alahan yang peringkat mild, peringkat sedikit, biasanya ubat antihistamin mencukupi untuk rawatan. Terdapat beberapa jenis di pasaran. Kalau dulu yang common ialah Piriton, tetapi mengantuk, dan yang banyak jenis yang baru iaitu loratadine, cetirizine, desloratadine, bilastin dan sebagainya. Ubat ni ialah untuk mengurangkan kegatalan, mengurangkan sesema dan mengurangkan bersin. Ubat yang kedua ialah sejenis steroid spray. Kalau kita tengok ada beberapa contoh di pasaran. Ini antara yang kerap dibagi kepada pesakit. Ramai orang risau apabila kita bagi steroid. Sebenarnya tak perlu risau, sebab steroid yang kita bagi hanya untuk kawasan hidung sahaja. Dia tidak diserap ke seluruh badan. Kajian telah dibuat, hanya 0.00 berapa persen sahaja yang akan diserap ke dalam badan. Dia berlainan dengan steroid yang dimakan. Contohnya kalau pesakit yang ada masalah SLE, rheumatoid arthritis, yang kena makan steroid yang kemasan lama kelamaan boleh menyebabkan masalah darah tinggi atau kecil manis ataupun Cushing's disease. Tetapi kalau steroid yang bagi untuk hidung, dia hanya untuk kawasan hidung saja, dia bertindak balas. Dua ubat ni merupakan ubat yang paling kerap diberi oleh pegawai perubatan ataupun pakar ENT. Ada satu ubat yang terbaru yang mana dicantumkan dua sekali, nama dia Dymista. Ada dua sekali, dalam tu ada antihistamin dan ada steroid sekali. Maka tak perlu makan ubat, hanya spray sahaja. Selain daripada dua jenis ubat yang saya ceritakan, ubat-ubat lain yang biasanya turut diberi
jangka masa yang singkat lah. Contohnya macam decongestant. Tujuan decongestant ni ialah untuk menolong rongga-rongga dalam hidung kecut, yang mana bengkak jadi kecut, dan supaya sakit boleh bernafas dengan baik. Tetapi saya ingin memberi amaran bahawa ubat decongestant ni tidak boleh digunakan jangka masa yang lama. Maksimum selalunya kita akan bagi 1 minggu. Sebab kalau digunakan berterusan akan menyebabkan satu fenomena dipanggil rhinitis medicamentosa, di mana kita bagi ubat apa pun langsung tak ada kesan, masih tersumbat. Decongestant ni kalau kita pakai memang dia akan rasa relief dengan segera, dengan cepat. Hidung akan jadi boleh lapang, jadi boleh bernafas dengan senang, dengan cepat. Kalau berbanding dengan steroid spray yang kita cakap tadi, steroid spray tu biasanya dia mengambil masa yang lama. Dia dalam beberapa hari baru boleh rasa dia punya efek. Selain daripada tu mungkin spray hidung, iaitu saline nasal spray, tujuan untuk clearkan hingus di dalam hidung, ataupun modification of environment, kurangkan kawasan-kawasan yang banyak habuk di dalam rumah, kurang terdedah pada kalau di luar pun elakkan daripada terdedah pada asap dan habuk. Dari segi makanan, kalau kita allergic kepada sesuatu makanan, kita cuba pantang, macam makanan laut, seperti udang, ketam, sotong. Selalu pesakit cakap udang tak makan, sotong tak makan, tapi bila tanya sambal belacan hari-hari makan, doktor. So maksudnya sambal belacan tu dia dibuat daripada udang yang halus. So memang dia boleh menyebabkan alergi. Lagi satu macam nasi lemak ada sambal ikan bilis pun biasanya diletak belacan sekali dalam tu. Macam kalau orang Melaka makan cencaluk. Daripada pengalaman saya, antara udang besar dengan udang kecil tu dia lagi kuat dia punya alergik dia berbanding dengan udang yang besar. Kiranya kena makan udang yang mahal lah baru kurang alergik. Lagi satu dari segi kesegaran makanan tersebut. Kadang-kadang kalau yang kurang segar, alergiknya lebih, ataupun makanan yang disimpan lama ataupun yang ada preservatif, so mungkin seseorang tu alergik pada preservatif tersebut. Okey, seterusnya ialah pembedahan. Selalunya biasanya kalau pesakit boleh dengan ubat spray boleh relief dia punya simptom, dia punya gejala. Biasanya pesakit akan bertahan dengan spray. Tetapi kalau masih hidung tersumbat, biasanya kita akan mencadangkan pembedahan, yang mana pembedahan tu kita akan memotong bahagian dalam lubang hidung, kita panggil turbinate yang bengkak. Dia sama ada kita potong ataupun kita bakar. Kita bakar supaya dia mengecut lah. Itu. Dan yang terakhir ialah satu rawatan yang paling baru, iaitu imunoterapi, terapi imun. Terapi imun ini ialah kita dia pakai konsep macam imunisasi, macam vaccination. Cuma bezanya pertama kita kena identify pesakit ini alah kepada apa. Apabila dia alah kepada sesuatu benda, maka kita akan bagi ubat yang mengandungi alergen tersebut.
Yang mana pesakit kena makan ubat itu setiap hari. Maknanya lama-kelamaan dia akan mangli lah dengan allergen tersebut. Cuma biasanya rawatan imunoterapi ni kosnya sangat tinggi dan pesakit kena ambil setiap hari selama 3 tahun. Barulah dia tidak perlu makan ubat ataupun tidak perlu spray. Yalah. Jadi imunoterapi ni walaupun dia merupakan satu rawatan yang kita kata untuk sembuh, tetapi disebabkan oleh kos yang terlalu tinggi, biasanya bila kita cadangkan kepada pesakit, pesakit biasanya sekadar berpuas hati dengan ubat makan, ubat biji, antihistamin dan spray steroid. Okey, saya ingat setakat tu dulu FB Live saya pada malam ini. InsyaAllah malam esok saya akan cuba lagi bercerita, mungkin dalam pukul 10.30 juga. So hari ini cerita tentang hidung, so besok mungkin saya akan ceritakan tentang tekak pula lah. Okey, Assalamualaikum semua.